Hihihihi. Testing mic 1 2 1 2. Kita test dulu mic kita okey tak okey sebelum kita memulakan stream kita hari ini. Kita pastikan bunyi ada. Testing mic 1 2 1 2. Test dulu mic kita okey tak okey sebelum kita memulakan stream kita hari ini. Nampaknya berjalan lancar ya. Adakah audio kita cukup kuat? Nampaknya berjalan lancar ya. Adakah audio kita cukup kuat? Apa stop apa? Right. Aku dah dekat 2 minggu tak live kan. Aku busy dekat IB kan, recording banyak. So hari ni aku ambil keputusan aku nak live lah kerja pasal banyak soalan-soalan yang datang sepanjang minggu aku tak dapat nak jawab pasal yalah. Sayang. Come on Is. Kan dah lama tak sibuk 2 minggu berkampung dekat IB. Jadi kita orang ada cuti sikit untuk seminggu 2 ni. Jadi aku ada banyak soalan-soalan yang kawan-kawan hantar. Tapi aku tak dapat nak jawab pasal yalah dalam keadaan yang busy tu. Tak sempat. Please cikgu. Tak dapat nak jawab banyak soalan. Maaf lah, macam Cikgu Jili pun kelas semalam tertinggal. Malam sibuk kat sana satu semalaman. Jadi ada beberapa orang tanya. Ada kawan-kawan tanya. Ada beberapa kawan lah. Best ke pakai Cubase ni? Best sangat ke? Apa yang best sangat? So hari ni aku nak tunjuk why I choose. Kenapa aku pilih guna Cubase berbanding ya kalau yang mana kenal aku dulu aku memang guna Cakewalk lama kan. Kenapa aku boleh beralih pergi ke Cubase? Apa yang membuatkan aku beralih ke Cubase? Itulah dia. Orang tanya kenapa aku beralih ke Cubase? Kenapa aku tak terus pakai malas nak kacau pula. Kenapa aku tak terus pakai Cubase? Pasal untuk aku bila dia bertukar ke Cubase 11 ni bila dia Cubase ni dia version 11 ni, aku rasa Cubase 11.5 on the way. November ni aku rasa dia keluar kot. Tapi aku tak tahu apa dia punya kelebihan kali ni. Pasal aku buat pertama kalinya aku tak bersama dengan Cubase beta untuk build version Cubase. Pasal kita dalam tengah lockdown, lepas tu high wire sikit, jadi aku termiss. Jadi kenapa aku tak stay kan? Jadi soalannya kenapa aku tak stay pakai Cakewalk? Kenapa aku tukar pakai Cubase? Pasal dekat Cakewalk, dekat Cubase ni, terutamanya MIDI, aku ni memang kaki MIDI kan, aku program MIDI. Pasal untuk aku dia senang. Jadi kenapa? Jadi aku hari ni akan tunjuk kau macam aku load instrument and how I edit a instrument yang paling cepat. Kenapa aku kata dia bagus? Aku tak nak cerita pasal chord tracks apa semua tu. Itu dah benda yang memang kita semua well known. Aku nak bercerita pasal lebih pada functionality Cubase sendiri. Right? Aku tarik keyboard aku sekejap. Tarik keyboard macam mana main nak tunjuk kan? Pasal aku nak tunjuk benda ni dalam bentuk MIDI. Right? Biar I betulkan ambil tempat duduk dulu. Okay. Mula-mula sekali dalam Cubase ni, first kali kalau aku nak start, selalunya kalau aku start programming, beza sound. Aku nak cakap tu aku serba salah lah. Ada orang kata ada beza, ada orang kata tak ada. Tapi untuk aku ada. Dan tapi selalunya bunyi tu susah juga nak cakap pasal kalau kita cakap pasal MIDI, hari ni kita cakap pasal MIDI.
MIDI ni bunyi dia memang daripada VST kita pakai ke apa. Tapi yang penting untuk aku adalah functionality dia dan berapa cepat kerja tu boleh selesai. Jadi Cubase 11 untuk aku, selama aku pakai Cakewalk tu aku rasa benda tu mudah. Tapi selepas aku berubah 100% ke dalam Cubase ni, aku terus tinggalkan sampai beberapa hari lepas aku try lah kononnya nak buka file lama daripada Cakewalk. Last kali aku function semua aku lupa. Rupanya aku kata, ish, susah dan ada bunyi beza. Cubase ni dia punya engine dia jalan memang total of 32 bit float. Jadi bunyi dia agak terang sikit dia berbanding yang software lain. Apa beza suara lu dengan suara gua? Suara gua macho, suara lu nyaring. Okey, gua nak load je lah. Aku nak loadkan, mula-mula aku nak loadkan instrumen. So cara untuk load instrumen dalam Cubase 11 ni senang. Just kita dia ada 3 button kat atas ni. Satu untuk belah kiri inspector kita, kiri inspector. Yang tengah ni untuk kita ni bahagian bawah ni, sama ada mixing console, editor kita, sample control, chord pads kita, whatever. Okay. Yang belah kanan sekali ni adalah kita punya tempat kita load instrumen. So cara untuk load instrumen, kita klik situ, kita akan boleh add instrumen terus, add track terus. Jadi apa saja instrumen yang kita ada dekat dalam ni kita boleh add. Kalau kita beli Cubase ni, dia datang dengan Cubase, dia datang dengan Helion Sonic SE ni. Ni memang dah well known dalam ni ada. So kita load dia, kita biarkan dia load jap. Okay, jap. Ni dia. So dalam Helion Sonic SE ni, dia ada 16 part MIDI. Maknanya kita boleh letak 16 MIDI instrumen. Yang kat sini aku kata dia kenapa cepat. So satu, aku kata aku nak buat, katalah contoh aku nak buat piano. Aku just type in piano ataupun piano macam tu. So aku dah boleh pilih apa piano aku nak pakai lah. Katalah aku nak ambil satu piano yang bunyi dia tidak kasar dan tidak lembut. Tidak kasar dan tidak lembut katanya. Saya ambil lah satu acoustic piano lah. Ya. Loadkan dia. Okay. Ini kita boleh tutup ataupun letak tepi. So, ini track dia dah ada. Just play. Kita ada. Okay, sekarang aku akan record piano track ni dulu. Aku tak tahu tempo apa, aku tak ada lagu pun aku nak record. Aku main bow je. Tapi aku nak tunjukkan dia punya berapa mudah dia punya functionality dia. Jadi satu dah senang kan. So untuk merakam ni, kita ada dua cara lah. Kita lukis atau kita record pakai klik. Kita record macam biasalah. So kita on punya klik dengan tekan C. Tekan C ni kita akan hidupkan klik. So tak tahu tempo berapa ni. Oh, ni laju ni. Aku nak buat lagu ballad lah. Aku penat. Tak sedap lah. Tukar chord lain. Macam mana nak buat automation kat Cubase? Tekan automation link, buatlah automation. Nak tunjuk lah ni. Ni tak tunjuk lah ni satu-satu lah. Relax dia. Lu laju sangat. Belum buat ni sound dah nak automation dah. Okay. Okay, ni MIDI track yang dah record tadi lah. So, aku memang style aku record memang aku tak suka quantize terus. Aku akan main mengikut klik as much as possible. So aku akan tukarkan grid relative macam ni. So MIDI kita dah ada kat sini. So dekat dalam Cubase ni ada satu function yang dia panggil soft quantize. Okay. Ni quantize panel dia. Ni aku kata yang paling senang. Kita set sekali ataupun kita boleh tukar.
kita boleh kuantar dia terus. Maksudnya kita kuantar dia terus tepat on grid, ataupun kalau kita boleh buatkan dia soft quantize. Soft quantize ni kita boleh letak berapa persen kita nak quantize, berapa kuat quantization kita nak. So aku selalu letak dalam 60% like that, supaya dia tidak dalam grid sangat tapi masih kekal aku punya human playing . So bila kita dah set tu, sama ada kita tekan quantize kat sini ataupun kita boleh tekan Q je terus kat keyboard . Selama sebulan dengan Cubase, lupa nak tanya cikgu macam mana nak matikan klik. C. Tekan C. C on off click. Okay, tadi aku dah quantize. So ini aku punya MIDI pertama lah. Okay, ada dua cara untuk kita edit MIDI ni kat sini. Satu, kita boleh pakaikan nama dia edit in place. Kita tekan dekat sini, terus buka edit in place macam ni. Jangan menggegarkan mixer kita kat bawah. Kita boleh edit kat sini, tapi aku jarang kat sini pasal dia kecil. Aku suka pindahkan di editor bawah ni. Kat editor bawah ni kita dah ada kita punya piano ni. Ni dia semua. Okay, tadi siapa tanya tadi macam ni nak buat automation. Kejap kita cek automation. Dah dekat lah ni. Dah dekat lah macam ni cara nak buat automation ni. Dekat sangat dah ni. Okay, kat sini semua kita dah tengok kat sini apa yang dia tunjuk kat sini. Ni note semua apa yang termain dekat sini. Yang ini kita punya velocity bawah ni. Jadi kat sini lah kita boleh control kita punya velocity. Kita punya, so aku selalunya aku akan macam, ni merah ni dia kuat. Aku nak slowkan, aku je highlight. So aku terus pergi dekat dia punya velocity nombor kat atas ni. Aku guna aku punya mouse wheel je, turunkan sikit. Itu yang membuat aku rasa benda ni paling cepat sekali. Ni contohlah pasal dekat piano. Jarang aku turunkan macam ni untuk piano. Tapi aku nak tunjukkan korang yang benda yang paling banyak sekali. Pelakuan yang paling banyak berlaku lah. Okay. Lepas tu kalau kata nak tukar note atau nak tambah note pun senang. Kan tu dah termati di minor kan dia pergi. Aku boleh tambah je note. Klik tak pasal lah, klik dulu kau je pun. Tu aku dah tambah, aku dah rekod tadi. Tu aku dah rekod. Ni dia boleh rekod, aku tak merge, aku biarkan dia di on top. Macam ni. Kemudian aku boleh kecilkan dia atau besarkan. So kat sini paling cepat untuk aku rasa dia paling laju. Lepas tu highlight ataupun aku ambilkan glue ni. Kita glue. So note yang tadi kita main tadi dah masuk dekat dalam track yang kita dah sedia ada. So kat sini kita dah boleh gerakkan, nak panjangkan note tu ke nak pendekkan note tu. So kat sini yang untuk aku dia ni membantu mempercepatkan kerja aku lah. Sangat cepatkan kerja aku. So itu yang membuatkan aku kata kenapa aku pilih Cubase berbanding Sonar. Dia cepat dalam proses tu untuk bekerja. So kalau kau nak highlight kan, kau nak panjang pendek atau nak tambah note, dia piano roll ni very consistent, very cepat. Kalau kau tak perlu pakai tu, kita boleh pakai yang tadi kita boleh pakai edit in place tu. Kat sini pun kita masih boleh gerakkan note. Kita guna arrow up down je, kita boleh pindahkan note ataupun nak panjang pendek. Masuk cara sequence tu mana je? Macam ni je. Kita masukkan note satu persatu pakai pensel. Pun boleh, tak ada masalah. Aku pun buat macam tu juga. Kadang-kadang saya rasa kalau tak salah saya dalam kelas cikgu juga saya buat program satu music. Saya tak pakai keyboard langsung kan. Saya just pakai mouse click je.
tak ada masalah untuk guna sequence ataupun step writing ke apa, tak ada masalah. Kat sini kan ada step writing memang dah sentiasa ada kat sini. Kita kena buka kita punya key editor. Kalau kita buka besar ni, kita dapatlah key editor kita. Ni key editor kita besar ni. So kat sini ada banyak function-function lain lagi yang aku tak on lagi ni. Ada insert velocity, show note data, transpose palette, semua ada kat sini. Step writing pun ada. Ni step writing kalau kita nak pakai step writing. Ni macam kita nak type note by note, tik 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 kisah sesuatu. Semua ada kat sini. Tapi ni cara yang besar lah, ataupun dia yang kecil dia dekat bawah ni lah. Dia yang sama. Cuma kalau rasa nak besar, just tekan arrow ni, kita akan besarkan dia. Tak besar. Ataupun tak nak, kita kecilkan balik. Ini yang untuk aku dia special sikit, dia cepat, modern. Aku tak tahu software yang lain macam Studio One ke apa, ada tak ada fungsi ni. Tapi untuk aku Cubase dia menang kat area situ. Satu lagi aku suka dekat Cubase ni, kalau katalah ada satu kita buat contoh, katalah kita record katalah satu kita record bass lah. Ni bukan sound bass lah, ni sound piano kan. Kalau katalah kita draw satu note macam ni kan, 2 bar Oh ni tak ada dia punya ni. Sekejap 10 Mana tadi? Sorry I terlupa nak buatkan box. Okay, kita kat 10 ni. Kalau kata kita nak drawkan dia okay, satu note panjang ni, kita boleh potong dia. Kalau kata note tu kita nak cantas-cantaskan dia, kita hanya perlu tekan alternate je. Sekejap, mana dia ni? Ni asal dia pindah ni pula. Tu. Kalau kita ambil gunting, kita tekan kita punya alternate button, dia akan arrow ke gunting kita tu akan jadi lain. So dia akan potong mengikut kita punya quantize bit. Kalau kita letak 16, dia akan potong ke 16. Kalau kita letak ke 8, dia akan potong 8 bit. Dia akan potong mengikut kita punya quantize grid. Okay. Kalau kata grid kita ni dekat kecil lagi, dia akan potong. Jadi kat sini kita dah boleh pindah-pindahkan note yang satu tadi, yang panjang. Itu satu fungsi yang aku suka kat situ. Itu paling senang kerja. Okay. Kalau piano selalu problem kalau main piano. Bila record ada sustain, bila play pelik tak ada. Alamak. Tu tukar sustain pedal baru lah. Sustain pedal tu dah rosak lah tu. Kalau kejap ada, kejap tak record tu bukan salah kat Cubase lah tu. Itu salah dekat kau punya sustain pedal lah, corporal. Jarang. Susah dia tak tangkap apa yang kita buat. Terlebih tangkap mungkin je. Ataupun kalau tidak kita kena buat secara manual lah. Kita boleh tengok, kita tambah lane kat sini, apa ni, sisi sustain ni. Ni kita nampak bila aku tekan pedal tu dan bila aku lepaskan lah. Kalau 1 2 7 tu kita tekan. Kalau kita kosong tu kita lepas. Kadang-kadang masalah selalu bila kita nak potong. Kalau kita nak potong piano ni kan, kata kita nak potong kat sini, kita pun ambil lah kita punya spana ni, kita potong kan. Selalunya kalau kita potong macam ni, piano yang sebelum tu mesti bunyi dia berkecai kan. Tu kan. Itu selalu yang buat untuk aku adalah satu masalah. Jadi kalau macam tu aku akan tambahkan satu note dekat sini. Ni kita kena buat manually lah. Kalau nak fade bunyi piano tu, maksudnya fade tu nak fade out dia kan. Alright. Jadi kita dah buat kita punya sustain pedal tadi yang macam corporal nak tahu tadi. Kejap kita potong lebih-lebih ni. Riba balik. Tak nak potong piano. Kalau nak fit ni piano tu tak susah. Cara dia macam ni. Pergi dekat track kat mana kita punya piano tu ke, ataupun kita punya apa-apa instrumen tu, klik ni button ni, show HUD automation. Ni dia.
show HUD automation. Apa kita boleh buat? Dekat bawah ni ada garisan ni, kita kena on dia dulu. Read. Automation. Kita boleh buat secara pensel. Begini. Ataupun kita boleh ambil line. Line ni boleh pilih macam mana. Nak buat line straight, fade in katalah. Lepas tu yang Cubase baru ni, dia ada satu dia function dia panggil smoothing. Dia boleh bulatkan macam tu. Ni kita boleh gerak lah macam mana pun. So kalau kita tengok kat mixer kita, mixer kan, tu fade lah. Kalau kata kat situ nak slow, kita just tambah notch je. Aku selalu kata ni, aku akan tambah notch je. Aku ambil, selalunya aku ambil macam pensel, aku akan tambah notch macam ni je. Macam tu. Aku akan tambah, kita klik 2 kali dulu ada. Tambah notch. Mana dia tadi? Okey, mana dia tadi? Kau jangan pergi jauh-jauh. Ni kat mana kau? Ni. Aku tambah notch macam tu. Tambah notch satu. Tambah notch satu lagi kat sini. Kemudian pindahkan balik kat ni arrow ni. Yang kalau tak nak ni kita boleh buang. Tapi selalu ni aku akan tolak tepi sini supaya dia tak mengacau. Yang ini aku punya notch baru. Kat sini aku boleh buat kerja baru lagi. Sama ada aku nak turunkan dia secara bulat-bulatan dan naik dia slow fade. Piano je lain macam. Boleh tarik di belakang lagi. Tak ada nak. Kalau nak le. Banyak sangat. Benda ni paling best lah. So kita boleh buat macam taklah dia abrupt macam biasa kita buat automation macam ni, ataupun kita terpaksa buat dia macam ni, keras kan. Ataupun kalau kita nak dia slow fade tu kena nak pakai pensel. Lepas tu nak lukis macam ni pula, ada hati tu. Alah. Jadi tak senonoh je rupa dia. So function terbaru dekat Cubase ni, dia just kita letak knot je macam tu pun tak apa. Kalau tak nak letak knot pun, ambil je pensel. Selalunya aku pun tak pernah ambil knot ni pun. Aku just highlight macam ni je. Ambil highlight. Lepas tu aku boleh terus tu turunkan left right. Ataupun kita nak tinggi rendah dia, macam tu. Tukar balik pensel. Kat sini kita boleh tu fine tuning. Cantik automation dia. Tu dia automation. That's how we do automation. Ataupun sini nak slow fast curve. Kalau macam string kan, sedap macam ni kan. Ada automation ke? Ada. Sama apa saja, dynamic ke, kita nak buat apa saja kita boleh buat melalui automation ni. Automation ni tidak terbenti dekat volume aja. Kita boleh buat apa saja yang ada kat sini. Nampak ni? Semua dekat satu muka je, tak payah nak pindah-pindah. Tu nombor 1. Okey. Jadi aku buat automation ni dulu Macam belum perlu lagi nak automation ni. Buang dulu. Ya. Alright. Lepas tu kita dah ada piano macam ni kan. Lepas tu kalau katalah bunyi ni tak berapa menarik, kita boleh tukar. Terus tekan je kat button, VST edit instrument ni, kita boleh tukar. So tadi kita dah piano tadi, kita tukarlah bunyi apa kita nak. Auto lah. So piano kita boleh tukar sound. Tu kalau manual automation lah. Kau ingat apa nak suruh kau pakai tangan ni, gerak pakai fader. Kau mencari pasal nama dia. Okey, itu dah tadi.
Ya, betul. Secara manual je boleh pakai read, betul. Tapi that's the fastest way lah. Okay. Lepas tu, apa ni tiba-tiba banyak ni? Tiba-tiba dia refresh pula. Okay. Lepas tu dekat dalam Helion Sonic ni, dia ada 16 MIDI channel. So kita boleh letak 16 benda. Katalah nombor 2 kita letak bass, kata contohlah kan. Tak payah klik sini pun, klik je di sini, type bass. So dia keluar segala apa bass lah kan. So kata electric bass, taruh nombor 2 take bass. Kita tak perlu lagi tambah instrumen lagi. So kita dah mengurangkan penggunaan kita punya komputer punya power. So kita klik kanan, kita add MIDI. So katalah nama dia track nombor 2 ni adalah bass. Alright. Kita halakan dia kat Helion Sonic MIDI dan channel apa? Channel 2. So automatic kita ada. Sekarang aku dah dapat bass. Itu nombor satu. Sekarang ni output bass dengan output piano ni adalah dia kira satu output lah kan. So kita boleh pisahkan dia jadi dua output yang berasingan. Kita pergi dekat bahagian mix. Kemudian kita tahu ini piano, nombor 2 kita adalah bass. Kita tukar output dia ni pergi ke output 2. Automatically dia akan buat output 2 untuk kita. So mana nombor 1 tu adalah piano tadi, nombor 2 ni kita hanya terus tukar bass. So kita dah ada dua output yang berasingan. Jadi kita dah tak ada masalah untuk mixing, right? Itu untuk aku benda yang paling cepat, mudah dan menjimatkan tenaga PC. Tenaga. Cakap Melayu. Itu yang guna dia Cubase tu yang dahsyat tu. So kita boleh tukar je berapa banyak instrumen kita nak. Lepas tu kalau kita nak tukar VST lain, kita boleh tukar VST lain. Nak buat drum lagi paling senang lah. Aku kalau bukan drum aku lukis-lukis je. Cepat. Tadi dah masuk bass. Dan kita nak record bass ni pula. Aku pakai grid. Okay, record bass. 1. Alamak, click that 1. 1, 2, 3. Alamak. Okay. Kalau bass pun sama juga. Kita boleh edit dia directly kat sini macam ni. Ataupun nak edit dia pakai edit in place macam ni. Dia ada dua cara. Kita boleh buat mana-mana kita nak. So kalau bass, selalunya aku akan quantize dia sama juga. Soft quantize. Pasal aku tak nak usik aku punya value, aku punya timing. Tapi aku suka bass, aku suka dia rata. So aku akan ratakan velocity dia. Macam ni cara dia. Aku selalu pergi dekat bahagian key editor tadi tu. Key editor. Kita klik dulu dia punya ni. Kan. Inilah kita punya bunyi-bunyian. Mana dia? Mana si bass tadi? Bass tadi dah hilang. Okay. Kita remove ni dulu. Zap. So highlight kan dia. Nak highlight dia apa? Control A je. Highlight dia. Highlight semua macam tu. Lepas tu pergi kat bahagian velocity ni. Klik je 80. Tekan control. Enter. Dia tepat semua masuk dalam petak. Tu. So bila dah dapat. Aku suka satu lagi kan. Ni aku ajar trik. Siapa yang ada tengok ni yang buat muzik, kalau nampak ni diuntung. Aku buat macam ni tau untuk bass. Aku tambah modulation pitch bend ni. Kan? Dekat hujung-hujung note ni, dekat hujung-hujung dah hujung ni kan, aku letak pitch bend. Ni aku ajar satu special ni.
situ lagi. Salah, bawah ni lah. So selalunya tak dah sebanyak-banyak tu pun. Tanya sikit je. Tu mana kecil lagi. Aku suka buat macam ni. So nampak macam base tu kita nampak base tu macam lively lah. Kalau benda tu besar, kita kecilkan lagi. Kalau rasa macam alamak tu tak cukup, kita boleh kecilkan lagi sampai pitch bend ni dia bagi dua dekat dia punya timeline ni. Maksudnya dia bagi dua ni adalah, satu adalah upper octave, bawah 2 octave. Kalau tak nak letak pakai line, kita boleh letak pakai notch macam ni. Tak notch kan, just turunkan je. Kalau macam ni kita buang lah. Ini satu cara lagi lah. Ini adalah satu cara lagi. So dia akan berketak macam tu. So kita kena betulkan lah. Tapi benda ni agak melambatkan kerja lah. Tapi dia akan dapat kita punya automation tu lebih bulat. So kita dapat macam human feel dia. Ini untuk yang datang ada kat malam ni je. Yang tak ada malam ni macam rugi tak tengok. Daripada kita masuk deng kan, kita boleh buat dia masuk. Kita pakai ni kan, macam ni. Kita masukkan dia mengikut. Tak nak kat situ, kurang kita masuk kat sini. Sini dah. Okey, sekejap. Masa ada tu ada ni. Tu. Every phrase aku buat macam tu lah. So nampak macam dia masuk tu, dia slide in. Ataupun aku nak pergi kat note sini, aku akan buat slide slide sikit pun boleh. Tapi jarang lah. Selalunya kat in and out aku buat. So kita akan dapat bunyi macam live. Tu. Tu aku cara paling best buat bass. Okay. So kita dah dapat dah 2 track. Senang je buat pakai. Untuk aku pakai Cubase ni paling senang, cepat. Semua in one page. Yo, what's up? Tu kita dah dapat. So sama juga kalau nak buat drum. Aku kalau buat drum lagi lah aku tak pegang keyboard langsung kadang-kadang. So aku load aku punya drum. Dalam Cubase ni dia bagi groove, nama dia panggil Groove Agent SE. Okay. Ini pun best. Mencepatkan kerja. Pasal biasa main keyboard je supaya dia laju sikit. So kalau kita pilih drum set pun, katalah kita pilih lah apa-apa drum set kat sini, apa yang ada, tak kisahlah. Ni macam mana bunyi ni. Main agak-agak semua ni. Main tekan ni. Ambient chill out. Tak nak lah ambient chill out. Aku suka bunyi drum yang country ni, dia bunyi dia lain macam sikit. Boleh. Tu kejap tu pasal aku boleh buat backing track cepat. Benda ni dia cepat. So aku boleh pilih drum set macam ni. Just pick je apa drum set aku nak. Just tak ada problem. Belajar nak belajar main piano. Kalau dia main piano cepat. Kalau buat drum pakai piano pun sebenarnya cepat. Okay, drum dah load. Okay, sekarang ni kita ada the groove track ni. Ni kan. So kalau untuk aku nak record drum, nak buat drum pattern ni paling cepat. Pasal aku beralih daripada cakewalk pergi ke beralih daripada cakewalk aku pergi lari ke Cubase. So buat petak dulu. Buat petak. Lepas tu kat kita dah ada ni. Ni ada 2 lane pitch bend ni kita tak nak. Kita drum tak pakai pitch bend, kita boleh remove lane ni. So kita cari lah sound di mana tadi. Ni pitch drum
Tu ambil pensil, betulkan kuantas, ambillah 16 macam tu. Tutuplah ni tak Ambillah 16 grid drum. So kat sini kita ambil pensil je. Ya, kita besarkan sikit. Dia jauh kat tengah tu buat apa? Base drum. So kadang-kadang aku ambil 16, kadang-kadang aku ambil kecil lagi, kadang-kadang aku suka ambil 32. Lagi senang nak kita nak gerakkan dia. Ambil 32 pun boleh. So grid tu banyak sikit. So dome kita buka dah satu lane, velocity lane kita ada. So janji kita tahu kat mana kita nak. Ambil je pensel tu, dome. Okay. Okay. Dah dapat dah tu satu bar pattern. Taruh apa? Head. Tu bukan head. Ni head. Obvious sangat tak payah. Kita nak sini aku nak open head. Tambah je. Turunkan, kalau dia kuat, turunkan velocity dia. Tu. Lepas tu kalau kata dah dua track ni dah, ini dah dua kita punya pattern kita nak. Nanti kalau lalu kat sini dia ada satu petak kat tengah-tengah ni, tarik je. Dia jadi 4, tarik jadi 6. Okay, kalau last tu aku nak buat roll, so aku depan dia aku nak simbol satu. Aku pergi balik kat sini. Head tu tadi ni head kan. Kita buat tadi mula-mula tadi. Tengah lah brother. Ni head tu aku tolak je pakai arrow. Ni simbol. Kalau dia kuat, turunkan je velocity. Drum tak. Kalau tapi seloknya kita pendek supaya dia kurang pakai kita punya reading time tu kan. So kita pendek-pendek je pasal drum ni dia first je tup sikit je. Tak tup tak. So kita ambil pendek-pendek je ni dia kurang pakai kita punya dia nak baca tu kan. Jadi kita ada resource banyak lagi untuk benda lain. Dah siap satu verse. Tinggal nak balancing je. Tu pun tak habis lagi cerita ni. Okay, kat situ kita nak roll lah yang last bar ni kan. Dus, sini kita nak dia simbol. Dus tak. Dus tak C. Open ahead. Nampak? Nak copy tekan alternate sambil drag. Tak dung. Tak dung. Tu du du dung. Tak dung. Tu du du dung. Dia ni degil. Tu dung dung dung. Tu dah dapat dah satu pattern. Tu baru kita belum cakap pasal velocity drum tu lagi. Kita boleh betulkan velocity drum tu lagi. Ni kita main rata je semua ni.
Aku kawan tapak lah. Aku orang Kanada. Lepas tu ada satu lagi function tau. Yang satu kalau kita buat drum macam ni memang senang, tapi kita nak balancing dia susah. Kita nak balance dia. Aku suka buat apa? Lepas aku dah set drum macam ni, satu aku dissolvekan track tu. Satu kita boleh guna function dissolve. Kita satukan dulu ni, kita bouncekan dia, lekatkan dia macam ni. So kalau kita macam ni, kita boleh guna function dissolve. Nama dia dissolve part. Bila dissolve part ni, dia akan keluar semua setiap note tu lain-lain track. Kita boleh dissolvekan separate pitch. Dissolve to lane pun boleh. Ataupun kita nak pisahkan dia. Macam tu. Dia akan keluar. Yang ini dia keluar bunyi biram aja. Ini simbol aja. Ni ahead aja. Ni open aja. So lagi senang kalau kita nak edit lah. Tapi aku jarang guna benda ni. Aku jarang lah guna dissolve. Tapi aku akan pergi dekat groove agent aku ni. Dekat mixer ni, dia ada kick, snare, hi-hat, tom ni semua yang keluar dekat stereo track kan. Aku akan pisahkan dia. Kick ni aku akan letak biar dekat kick mix. Lepas tu aku punya snare dekat 2, hi-hat aku dekat 3, tom aku kat 4, simbol aku dekat 5. Percussion kalau ada lah. Kalau ni overhead dekat 6. Macam ni 6. Yang room ni aku letak 7 atau aku biar kadang-kadang ni aku biar letak dekat 7 macam ni. Okay. So bila kita pergi dekat groove agent ni, kita pergi kat track kita ni, bila kita buka dia akan pisahkan. Maknanya yang depan sekali ni adalah kick, hi-hat, snare. So kalau kita nak mixing, dia dah bisa pisahkan. Baru kita boleh buat balancing kan. Dia tak reverb ke, nak EQ ke. Tu. Ni simbol macam tak ada simbol je. Ada simbol dia kat overhead. Tu. Kat sini kita dah boleh start. Kita tak payah susah nak kepada nak render keluar kan. Kita boleh start EQ. Letak reverb kat individual snare, bass drum, kick, apa kita nak letak tu. Nanti tom-tom kurang kuat kan. Baru kita boleh kuatkan tom-tom tu. Baru kita boleh kuatkan sikit level dia. Kalau tadi kan dia terkelam. Simbol kuatkan. Tu. Oh, sudah nak balancing kan? Boleh je. Grouping je macam mana pun. Ni dah boleh loop dah ni kan. Jom kita loop dia. Tapi piano aku tak boleh loop. Tak apa. Piano. Itu senang lah dia nak pakai MIDI dia. Nak pakai MIDI dia. Sample je. So kita dah separatekan drum kita. Sambil-sambil kita program tu kita dah boleh separate kita punya track. Kan. So kita ada kita punya piano kat sini. Ni piano, bass, kick, snare, overhead, drum bass. Ni bass MIDI lah, kita tak pakai. Kita dah boleh pisah-pisahkan. Lepas tu ada satu lagi trick yang aku paling suka. Benda dekat media ni lah, loops ni. Ni aku paling suka untuk kasi drum tu tak nampak macam seorang-seorang kan.
Aku suka pergi dekat loop-loop ni. Ataupun ambil yang benda-benda yang ni trip hop. Salah, memang tu pun boleh. Heavy sangat. Kita pergi yang tidak busy. R&B pop. Contohlah ni, kita just drag je. Kita drag dia akan masuk dekat dalam track kita ni. Lepas tu kita double click dia. Dia akan buka macam ni. Kita onkan dia musical mode. Dia akan masuk dalam bar. Kalau dia laju, kita slowkan dia lagi. 8 bar. Kalau lah kan. Ni contoh. Berapa monitor. Saya pakai satu monitor je, sepasang je lah. Inilah monitor saya sekarang ni. Saya tak pakai headphone. Saya program so slow je. Panas telinga nak pakai headphone. Kalau kelas saya pakai headphone kan. Ni 80. So tempo dia 80. Tak nak ni kita banyak lagi beat ada. Campakkan je. Dia bukan lat. Jangan tetap sedap. That's why aku pakai Cubase. Tu belum cerita pasal automation. Automation tadi tu aku pakai untuk string banyak. Bila aku record strings, dan aku memang bila aku record strings memang aku kena pakai automation. Memang all the time. So kalau kata aku nak tahu string, aku turun macam tadi juga. Aku pergi dekat channel 3. Aku masukkan satu MIDI track dulu. Add MIDI track. Aku namakan dia string. Okay. So kita pastikan dia punya output tu mesti dekat Helion. Channel dia macam 3 lah. Ikut channel kita. Mode dia. Bayar lu. Belum bagi tahu. Musical mode nama dia. Musical mode. Tekan je musical mode tu. Double click kat dia. Cari musical mode tu. Nak patah balik macam malas lah. Dah pergi tempat lain. Nanti ulang balik tengok video ni. Nak patah balik acik malas. Tu pilih string. Kata string quartet. Load di string. Lepas tu pergi dekat mix ni. Buat output 3 ni keluar out 3. So string ni akan keluar dekat slot 3 kat sini, kat mixer ni. Kita hanya perlu namakan dia string. So automatically kat sini kita dah ada bunyi string. Okay. Katalah nak merakam. Jangan lupa on click dulu sebelum merakam. A minor. 2, 3, 4. Bunyi string tak kasih. Dia tukar string lain. Ada ke bunyi string macam nak pengsan bunyi string? Kalau dia satu, kalau kita klik tu dia akan buka satu. Tapi kan aku suruh pergi kat load ni je. So cari bunyi string yang kita nak dulu. Inilah baru bunyi string. 2, 3, 4.
Melayu betul bunyi string dia. Kalau aku banyak pakai velocity dekat strings, dekat tempat lain aku jarang pakai. So aku akan buat macam tadi lah. Buka volume ni. Aku akan start buat automation lah. So naikkan dulu. Ni sekarang ni kita ada kuantas ni. Jadi bila ada kuantas ni dia akan ikut kita ni kuantas. So kat sini kita turunkan. Boleh bulatkan. Sedap. Itu style tu. So kita tak payahlah nak menghadapi dengan yang bunyi dia macam yang keras sangat tu kan. Macam tu. Jiwa tak hilang lagi. Ni jiwa tak habis lagi. Masih lagi tradisional lagi. Pasal belum habis lagi. Kerja IB belum settle lagi. Apa tu? Automation string tu bulat, dia cantik je, manis je rupa dia. Contohlah. Macam nak pengsan je lagu ni. Laju sikit lah. Laju sangat. 90. Ni Wan nama dia string. Kalau orang bayar murah, ni string, kita bagi string bunyi macam ni je. Dia bayar salam kaut punya kan. Orang kahwin punya salam. So kita bagi dia string bunyi orang kahwin juga lah. Ni kalau tak automation. Lepas tu kalau kita automation, kita tekan R ni dia on lah. So aku tak nak pakai automation. Zaman piramid So that's how fast. Itulah berapa lajunya Cubase ni untuk buat MIDI. Untuk akulah, dia banyak bantu aku cepatkan proses kerja aku. Pilih sound, cara aku nak pilih sound. Dia cepatkan aku macam mana nak mold sound untuk record. Dia tak ada banyak nak tekan sana tekan sini, banyak track nak buat. Sambil aku buat tu, aku dah boleh separate tracks untuk mixing sekalipun. Kalau aku nak letak reverb dekat individual tracks, aku boleh dissolve track tu aku nak ikut macam mana aku nak. That's help me a lot dalam aku punya everyday punya programming kan. Bila aku nak kena buat arrangement ke apa. That's how fast. Dia tak semestinya pakai sound dalam Cubase je. Kita boleh pakai VST luar. Contohnya macam kita tak nak pakai drum sini, kita boleh pakai drum yang macam apa, kita boleh pakai Superior. Kita boleh pakai Superior, contohlah kan. Boleh nak pakai, boleh je. Dia sama je, dia akan load juga. Cuma aku suka pakai, bila aku kat rumah macam ni, aku tak jarang aku nak load benda-benda macam ni. Pasal benda-benda macam ni memberatkan PC ni untuk pasal nak stream lagi kan. So aku akan pakai benda yang internal je. That's how. So guys, you want to know, that's why I chose Cubase. Lepas tu dia tak ada nak pening-pening kepala nak set MIDI controller tu, MIDI tu tak bunyi lah apa. Aku tak pernah kena lagi. Dia all the way. Selalunya kalau aku nak pakai je, dia terus ada je. Yap, pun boleh juga. Kalau berbanding kalau kita pakai Cakewalk susah kan.
Macam itulah dia. Okey lah. Itulah sebenarnya cerita aku. Nak cerita pasal tu je. Jadi siapa tadi yang tanya aku, yang tanya aku minggu lepas, tadi pun ada tanya pasal kenapa Cubase aku pilih. Bukan pasal aku rekod audio. Rekod audio dia memang champion. Aku tak boleh nak argue on that. Tapi aku tukar untuk kerja aku pasal aku banyak buat arrangement. Aku tukar ke Cubase pasal senang nak pakai. Oh, memang dah lama babai dah. Bukan baru-baru ni Wan. Aku dah babai benda tu tahun lepas dah. Semenjak dia keluar Cubase 11 dah, aku dah babai dah. Dah lama dah aku babai kan dia. Babai je. Tak boleh. Lepas satu lagi, Cakewalk untuk aku dia, apa ni kita panggil, bila dia free kan, jadi dia punya update lambat, software dia berat, nak load lambat. Cuma dekat Cubase ni faham-faham lah kawan-kawan. Ni apa satu benda aku nak cakap. Jadi banding yang siapa yang beli Cubase dekat Shopee tu. Ni pun ada beberapa kes dalam minggu lepas. Siapa yang beli Cubase kat Shopee yang limit hang tu ke, yang torrent download tu, Wan Amirun ada pengalaman benda tu. Kalau kamu dah install yang pirate tu, yang crack version, kamu tiba-tiba nak beli yang original pasal nak dapatkan full sound set ni, kamu kena format PC kamu semula. There is no other way. Wan Amirun dah belajar. Aku cakap kena format, dia tak percaya. Dia kata dia try 2 hari dia tak tidur sampai bini dia hantar makan kat rumah, hantar makan kat studio. Dia degil nak melawan cakap aku. Dia tak tahu aku dah pakai benda ni dah lama. Jadi kalau korang dah pakai yang crack version, korang terpaksa format Windows korang balik from zero, install balik yang original, baru yang original tu jalan. Kalau tak, dia takkan jalan pasal dia clash. Pasal yang crack tu dia tutup korang punya USB port supaya tidak ada Eli sensor tu. Eli sensor tu yang menggerakkan Cubase. Padan muka kau. Dah kena, Jili pun dah kena, Wan dah kena, ada berapa orang lagi dah kena. Tak dapat lah tengok sifu tekan-tekan nombor macam kira bil kedai makan lagi. Masih adjust je. Dah tak ada dah lama, benda tu dah tak ada dah. Itu zaman Cakewalk je buat tu. Sekarang ni semua kita pakai micro je. Semua pakai mouse wheel, pakai arrow. Lagi cepat lah, kerja cepat. Cuma ambil masa lah. Aku ambil masa lah selama kita lockdown tu hari. Sambil aku mengajar kelas semua tu kan. Aku ambil masa tu untuk study Cubase ni lagi dalam. Tu yang keluar macam-macam backing track apa tu semua. Aku pun dah dekat 2 minggu tak ada keluar backing track. InsyaAllah minggu ni aku try buat backing track. Pasal minggu ni tak ada IB, dan kelas pun boleh jalan macam biasa balik. Jadi aku boleh lah buat backing track balik. Ada break, kita buat music. Setakat ada seminggu 2 break ni, kita buat. InsyaAllah aku buat lagi nanti. Right. Sekarang ni pukul berapa? 10.35. Jadi pada kawan-kawan yang nak berubah ke Cubase tu, aku galakkan. Tapi nak pakai sebenarnya DAW ni, pakailah mana apa-apa DAW yang kamu rasa sesuai pun. Aku memang cakap, bukan pasal aku trainer Cubase, aku pakai Cubase. Sebenarnya selama aku jadi trainer Cubase pun, aku buat kerja dalam Cakewalk. Tapi aku hanya rekod audio dan mixing dalam Cakewalk, dalam Cubase. Tapi semenjak bulan September ke Oktober tahun lepas, aku terus bertukar ke Cubase ni, tak pernah look back dah. So aku memang suggest korang pakai ni. Nampak macam dia tak ada function yang banyak perubahan, tapi if you study more, dia punya MIDI function, dia punya sample function macam tadi tu, banyak lagi function-function lain yang aku tak sempat nak tunjuk lagi. Lepas tu yang paling utama, yang terbaru terkini, oleh kerana aku dah mula pakai sistem Dante, aku tak pakai ASIO lagi dekat RML. So Cubase ni memang integrated dengan Dante tu champion lah. Terror sangat lah. Jadi aku galakkan lah korang. And untuk aku tak rugilah kalau korang tukar pakai Cubase ni. Boleh lah pakai yang lain. Maksudnya nak pakai apa ni, kalau korang nak pakai apa kita panggil, Studio One ke apa, it doesn't matter, it's okay. Tak ada masalah pun nak pakai yang mana pun. Usah muka sikit. Tak ada masalah pun nak pakai yang mana pun.
Asalkan selesa. Dia punya idea is, untuk aku DAW ni is keselesaan dan berapa cepat untuk korang merakam tu, untuk capture. Cuma yelah, kalau Studio One ni cakap dia lain, ni cakap dalam bahasa lain lah. Kalau Studio One tu semua tu bagus, jadi studio-studio besar yang dekat luar negara pun pakai lah kan. Yang banyak pakai yang software-software macam tu banyak yang consumer lah, yang di buat kerja sendiri, programmer, yes. Tapi if you're thinking about how that sound bagus keluar macam Pro Tools, studio-studio besar, kebanyakan studio besar dia hanya guna Pro Tools atau dia guna Cubase dan baru Logic. Belum lagi aku jumpa studio-studio besar kat luar, aku tengok yang pakai Studio One ke Reaper, FL Studio. Ni semua tu hanyalah personal use, more arrangement punya kerja. Kalau kau nak buat beats, nak buat ni. Tapi kalau nak kata nak big sing, nak dapat quality audio yang gempak-gempak ni, you have to turn to something macam Pro Tools atau Cubase, atau paling tidak pada Logic lah. Tak apa, dia nak beli, it doesn't matter. Itu masing-masing. Kita tidak boleh menghalang kehendak siapa orang nak pakai apa pun. Kan kita hanya boleh bagi tahu je jangan, tapi kalau nak guna, well, it's up to you. Kalau ada problem sangkut, there's nothing much that I can help. Contoh macam ada beberapa kawan yang nak kelas aku, dia kata dia dah pakai Cubase, dia dah beli, tapi dia beli kat Shopee. Endaknya bila start kelas, aku pakai sound ni, dia tak ada sound ni. Aku pakai ni, dia tak ada bunyi ni. Jadi kalau nakkan benda tu lawas, tak ada problem, you have to buy the real one. Lagipun Cubase untuk aku tidaklah mahal sangat. Elemen dia yang aku rasa cukup, rasa elemen tu pun dah cukup bagus. Tak sampai RM500 pun. Tak payahlah beli Pro. Tapi kalau ada bajet, belilah Pro. Pro ni lagi banyak function dia, yang macam-macam benda kita boleh buat. Dan sound dia lagi banyak. Aku pakai Pro. Yang korang tengok sekarang ni is Cubase 11 Pro. Pasal aku nak Pro, aku nak ada function-function, contohnya macam auto tuning, auto tune tu, very audio, dekat Pro je ada. Yang artis ataupun yang elemen tak ada. Kat situ ada susah sikit. Aku banyak pakai auto tune tu. Right? Jadi itulah pesanan aku. Dan insyaAllah, satu lagi, kelas one on one aku berjalan macam biasa. Masih ada slot 2-3 lagi slot yang boleh beli je. Kelas one on one macam kelas macam biasa. Slot ada 1-2 slot lagi tinggal. Aku masih ada ramai lagi yang sambung kelas. Cikgu Jili salah seorang yang kelas habis sambung, kelas habis sambung. Aku ada beberapa orang. Lagi satu, ada satu kelas Sanggar Seni Kopstar. Kelas tu untuk Kopstar. Dia pun aku akan mula kelas aku pada awal November. Lagi seminggu 2 ni kita mula. Setiap kelas aku akan berlaku setiap Jumaat malam. 1 jam. Bayaran dia murah sikit. Bayaran dia RM50 seorang untuk sejam. Tapi kelas tu bukan kelas one on one. Kelas tu adalah kelas yang kita lebih classroom lah. Maksudnya ada mungkin 10-12 orang. Pro sekarang harga dia RM2,190. If I'm not mistaken. Kita boleh check dekat aku, kalau nak check, aku akan check dekat Music Bliss. Music Bliss mesti ada. Music Bliss Cubase berapa harga? Kalau Cubase Pro harga dia 2450. Yeah, tu dia. Crazy price. Ataupun ada lagi yang tadi aku tengok 2199 lah ni dia. Aku tak tahu kenapa harga dia berubah, tapi yang aku tahu harga dia dalam 2100, 2002. Oh ni 2.9 patutlah dia discontinue. Tapi dia ada 3 jenis. Cubase ni ada 3. Cubase ni ada Cubase Pro, ada Artist dan ada Element. Dia tak 1000 lebih, dia 2000 lebih. Dia tekan 1000 lebih. Yang 1000 lebih tu adalah Cubase Artist. Dia harganya memang ni 2.9. Ni lama ni.
Ini dia Cubase Pro 11. Dia ada kawan dia adalah Cubase Artist. Bawah ada sikit, tu 1009 rasanya. Cubase Artist tu dia Cubase satu ni aja ada dekat Music Bliss. Dia ada 3 jenis Cubase. Kalau Cubase Artist tu harga dia 1500 macam tu. Lepas tu bawah sekali is Cubase Element, harga dia RM500 lah pun dah cukup baik. Kalau untuk aku Cubase Element tu dah cukup baik. Itu diorang salah beli. Dia nak beli Pro tapi dia ingat murah, dia beli Artist. Dan dia tak dapat function apa yang dia nak. Dia nakkan very audio tu tapi tak ada. Jadi dia nak jual balik. Kalau aku beli murah tu half price. Harga tu separuh harga yang terjual di kedai-kedai. So if you want to buy that, tapi dia kena ingat Cubase Artist ni dia tetap tak ada very audio juga. If you nak, kalau kau nak very audio punya function, you have to go to Pro, right? Tapi Artist tu kalau kita update ke Pro tak mahal. Paling-paling harga dia akan balik sama je. Daripada Element ke Pro pun dia punya update harga sama. Daripada Artist ke Pro pun harga update dia sama dengan harga Pro penuh. Dia tak ada macam terlebih mahal ke tak, sama je. iLok harga dia 200 lebih sikit, 230 aku. Ke 215. Music Bliss ada jual juga. Ataupun direct ke Yamaha lah. Element tak ada. Dia kalau Element memang tak ada ni lah. Kalau kita export audio mix down ni kan. Sekejap, aku cik muka aku je. Kalau kita export dekat sini dia tak ada multi track ni lah. Dia tak boleh multiple. Dia kena buat satu per satu sampai Awan Jamil muntah. Itulah dia kelemahan. Bukan kelemahan, nak gempak. Bayar kancil lagi dapat kancil. Kan kancil pun ada macam-macam series kan. Kancil biasa, EX, FS Sport. Nak kena full spec kena bayar full spec lah. Dapatlah full spec Studio One pun sama. Kalau beli Studio One pun dia datang ada range dia. Tapi Studio One boleh beli RM30 dekat Shopee. Murah sikit, save banyak tu. Siapa suruh render duduk? Render berdiri lah. Pasal aku jarang render. Jadi bila aku kat Cubase ni pun aku tak render. Jadi aku hanya nak mixing, aku tu hantar file dekat Rumi. So Rumi start mixing. Aku tak payah nak render audio keluar lagi dah. Itu pun satu kelebihan kenapa aku pindah ke Cubase lah. Okay lah kawan-kawan. Sekarang ni jam sudah mendekati pukul 11. Dan aku nak ambil peluang setelah penat bekerja selama 2 minggu di luar, kaki lenguh tak hilang lagi, telinga berpinau tak hilang lagi. Jadi aku nak layan katil. Nak baring, aku nak layan movie kan? Right. Selamat berkarya. Dan kalau ada apa-apa, ya macam biasa. Kalau apa-apa, Roger je. Gua cah dulu Papa Roger. Okay guys, Assalamualaikum.